Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kami bersyukur Tuhan karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. 神啊，我们感谢你，因为我们要更深一层的认识你。 Namun Tuhan tolonglah karena kalau tanpa pertolongan-Mu tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu. 神啊，帮助我们，因为若没有你的帮助，我们不可能能够认识你。 Kiranya firman-Mu menerangi kami. 但愿你的话再一次光照我们每个人的心。 Kiranya Roh Kudus membukakan pengertian dan pemahaman buat kami. 圣灵也开启我们的信教，使我们可以明白。 Dengan demikian Tuhan kami bisa lebih mengenal siapa Tuhan 好，让 kami. 我们可以更加的认识你是谁。 Bapa, pimpinlah hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya kepada setiap anak-anak-Mu. 请你帮助你的仆人可以在这里可以分享。 Dengan demikian ya Bapa, kami semua semakin mencintai Tuhan. 好，让我们大家可以更加的爱你， Karena kami semakin mengenal Tuhan. 因为我们更加的认识你。 Dengar doa kami 求 Bapa, 你垂听我们的祷告。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, mari kita membaca Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. 请我们翻开我们的圣经，在士世记第2章。 Kita tidak membaca semua ayat-ayat yang ada. 我们没有念全篇。 Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 13 dibacakan dalam bahasa Mandarin lebih dahulu. 士世记第2章第10节到13节用华语来读。那时代的人也都归了自己的列祖，后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉诸巴力，离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的神，去叩拜别神，就是视为列国的神。若耶和华发怒，并离弃耶和华，去侍奉巴力和亚斯他路。 Ayat 18 dan 19 saya bacakan bahasa Indonesia. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berbuat jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Terakhir 22. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang keadilan dan belas kasihan 今 Tuhan. 天我们要来一同学习，就是神的正义和神的怜悯。 Saudara, kita telah menyelesaikan kitab Yosua. 我们已经结束了，我们已经看了约书亚记， Kita memasuki kitab Hakim-Hakim. 现在我们进入士世记。 Kitab Hakim-Hakim menceritakan bagaimana hakim-hakim itu memerintah atas orang 那 Israel. 么士世记在那边记载那些士士怎样去带领以色列人。 Saudara, zaman hakim-hakim diperintah oleh sekitar 12 hakim. 那么在士世的时代，大概有12位士士在那边带领他们， Dan sering disebut sebagai zaman kegelapan. 所以可以被称为在黑暗的时期。 Oleh karena saudara, banyak penafsir memang mengatakan demikian. 因为有很多解经家，他们如此解释。 Jadi saudara, itu zaman yang kira-kira diperintah sekitar 300 sampai 400 tahun. 那么大概是300年到400年之间，他们带领的。 Jadi kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, kita melihat bagaimana kejadian-kejadian dalam kehidupan bangsa Israel. 那么若是你看士世记，你就可以明白
以色列民族他们在他们的生活当中所发生的事情。 Saudara, kalau saudara memperhatikan dari awal sampai akhir kitab ini, 那么，若是你从开始直到结束，你注意到这个四世纪里面所记载的， pasal 2 ayat 11 mengatakan demikian. 那么在第2章第11节如此说： Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. 这一节说，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉主巴黎。 Kemudian di akhirnya pasal 21 ayat 25 mengatakan demikian. 21和25节。 Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 21节，所以耶稣要死的时候，我让他们 Hakim-Hakim 21 ayat pasal 21 ayat 25, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya 那么 sendiri. 每一个人就是人欲王行。 Nah, saudara, karena itulah di dalam kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat suatu siklus. 那么在4世纪，我们就可以看见一个周期。 Saya mengikuti apa yang ada di gambar, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 那么在这6、7个图画， Itu siklus yang terus terjadi demikian. 那么这个周期是不断的在那边发生的、旋转的。 Umat Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. 那么以色列民族他们跌落在罪恶当中，敬拜偶像。 Kemudian Tuhan marah, 那么 murka. 神就发怒了。 Lalu kemudian mereka ditekan oleh musuh-musuhnya. 那么他的仇敌就在那边欺压他们了。 Lalu bangsa Israel berteriak dan mereka bertobat meminta pertolongan Tuhan. 以色列民族在那边呼求神的帮助。 Lalu Tuhan memberikan keselamatan 那么上帝又给他救恩。 dengan memberikan hakim-hakim yang dipilih. 那么借着他所拣选的士师们救 Waktu 他们。 hakim-hakim memerintah, mereka keadaannya aman. 所以当士师在那边掌权的时候，他们 Setelah 国泰民安。 Setelah itu hakim-hakimnya meninggal. 那么以后呢，这个士师去世了。 Setelah hakimnya meninggal, mereka kembali lagi jatuh ke dalam 那 dosa. 么这个士师去世了以后，他们又重回跌落在罪恶当中了。 Nah, saudara, ini terus-menerus terjadi. 那么这个周期继续不断的发生， Kalau kita katakan itu seperti lingkaran setan. 那么就好像一个周期性的不断的旋转又旋转， Maaf, saya 循环。 sebutkan sebagai lingkaran 好 setan. 像循环性的。 Karena siklus ini terus terjadi selama ratusan tahun atas bangsa Israel. 因为周期不断的发生，几百年的时间在以色列人的身上。 Nah, saudara, kadangkala hidup kita pun bisa begitu. 那么许多时候我们的生活也会如此的， Ya, kita jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. 我们跌落在罪恶当中，我们拜偶像了。 Lalu Tuhan marah kepada 那 kita. 么神又向我们发怒了。 Lalu kita mendapatkan tekanan-tekanan dan kesulitan dalam hidup. 那么我们在生活当中遭遇到很多的压力和困难。 Lalu kita berteriak kepada 那 Tuhan. 么我们就向神呼求， Lalu Tuhan menolong kita. 那么神帮助我们。 Wah, bersyukur Tuhan memberikan jalan keluar. 那么感谢神，神给我们开路了， Lalu kita hidup dengan damai sejahtera. 我们已经很平安了。 Setelah itu kita lupa lagi kepada 因为 Tuhan. 我们又在忘记了神， Kita jatuh lagi ke dalam 我们 penyembahan 又在跌 berhala. 落在拜偶像的事上。 Saudara, kita bisa saja terjadi dalam kehidupan 那 kita. 么在我们的生命当中也会发生同样的现象的。 Saudara, inilah yang terjadi di zaman hakim-hakim. 那么是在世事的时代，他们所发生的。 Siklus itu terjadi terus-menerus. 那么这个周期性不断的发生在他们的生命。 Selama 12 hakim memerintah atas 那 Israel. 么就是有稍微士师在那边，这个带领这个以色列人。 Namun di dalam pasal kedua ini, saudara, 但是在这个第2章里面呢， memang menceritakan hal yang demikian. 那么是讲述这个事情的。 Ya, bagaimana mereka jatuh dalam dosa, Tuhan membangkitkan hakim, dan seterusnya. 那么呢，他们怎样跌落在当中，上帝又兴起士师，以后接下去又再重回了。 Tetapi, saudara, ada satu hal yang harus saudara dan saya ketahui 但 bersama-sama. 是有一样事情必须你我知道的事情， Pasal 2 ini mau memberitahukan tentang sifat-sifat Tuhan. 那么呢，在这个第2章里面是描述对神的个性。
Jadi saudara, konteks ini mau menunjukkan memang perbuatan Tuhan, tetapi didasarkan kepada sifat-sifat Tuhan. 那么不错是以神为根基，但是是以神的这个性格为基础的。 Bahwa Tuhan menghukum Israel, 就是上帝在那边刑罚以色列， itu adalah keadilan Tuhan. 那么是神的公义。 Bahwa Tuhan menyelamatkan Israel, 那么神在那边救以色列， itu belas kasihan Tuhan. 那么是神的怜悯。 Jadi saudara, pasal 2 ini mau memberitahukan kepada kita semua 那么在这个第2章里面要告诉我们大家， bahwa keadilan Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu terjadi terus-menerus bergantian. 那么神的公义还有神的怜悯是不断的一直的发生的。 Saudara, kalau bagi kita 但是对我们来说呢， itu seperti salib Tuhan Yesus 那么 Kristus. 就好像主耶稣的十字架。 Ketika saudara dan saya melihat salib, 当你我看见十字架的时候呢， ketika kita sekalian mengingat akan salib Tuhan Yesus, 当我们记得主耶稣的十字架的时候呢， maka saudara dan saya harus ingat satu hal. 我们有一样事情我们必须要记得的。 Di atas kayu salib itulah ada keadilan Tuhan, 那么在十字架上有神的公义， tapi juga ada anugerah Tuhan 但 yang 是也是 menyelamatkan 有神 kita. 的恩典给我们的。 Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama tentang dua sifat Tuhan yang luar biasa ini. 让我们今天来学习神的这个特别的、奇妙的个性。 Mari kita lihat lebih dahulu kepada keadilan Tuhan. 让我们也先看神的公义。 Saudara, di dalam ayat-ayat ini dikatakan karena Israel melanggar perjanjian Tuhan. 那么，因为以色列他们在那边违反了神的律律， Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-20. 是在第24节里 Saya 面讲 bacakan. 的。 Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. 那么，因为他们不听从我的话，所以他们就用仇敌来去赶住他们。 Ya. Jadi saudara, karena Israel melanggar perjanjian Tuhan 因为以色列他们违反了神的命令， dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 那么他们行了在耶和华看为恶的事， Mereka beribadah kepada para Baal. 他们在那边敬拜这个巴力先知， Maka Tuhan murka 于是耶和华就向他们发出怒 menyerahkan 气， mereka ke dalam tangan musuh. 所以把他们交在仇敌的手中。 Saudara, kalau Tuhan melakukan keadilan, 若是神在那边施行他的公义的话， keadilan Tuhan itu biasanya fair, 那么平常呢，神的公义是很 ya, 正直，是 jujur. 很正直的，是诚实的， Keadilan Tuhan itu pasti benar. 那么一定是对的， Dan keadilan Tuhan itu tidak pernah memihak kepada siapapun. 而且神的公义也没有偏负一面的。 Maksudnya keadilan Tuhan itu tepat. 那么意思就是神的公义是正确的。 Karena itu bangsa Israel sekalipun adalah umat Allah. 那么虽然以色列民族他们是神的子民， Memang betul bangsa Israel itu umat Allah. 不错，以色列人他们是神的贤民， Tapi mereka melanggar firman Tuhan. 但是他们违反了神的话， Mereka menyembah Baal. 他们在那边敬拜偶像。 Maka bukan karena umat Allah, maka Tuhan biarkan. Ya sudah, kamu umat Allah, sudah saya biarkan 那 saja. 么不是因为他们是神的贤民，所以神就任凭他们这么做， Tidak bisa begitu, saudara. 不能这样子的。 Namanya adil. 若是公义的话， Walaupun Israel adalah umat Allah, 虽然以色列人他们是神的贤民， maka Tuhan akan menghukum mereka. 那么神还是要刑罚他们的。 Saudara, ingat baik-baik. 所以让我们紧紧的记得， Saudara, kalau kita betul-betul anak Tuhan 若是今天我们是真的是神的儿女的话， dan kita berbuat dosa, 我们犯了罪， kemudian Tuhan pukul kita, 那么神在那边责打我们， maka saudara, kita betul-betul anak Tuhan. 那么我们是真的是他的儿女了。 Saudara jangan berpikir karena saya anak Tuhan, 你千万不要在那边想， maka Tuhan tidak Iya. pernah pukul saya.
因为我是上帝的儿女，所以他不可能打我的。 Saya boleh lakukan apapun. 我可以任意妄行， Karena kan saya anak Tuhan. 因为我是神的儿女， Kan saya anak raja. 我是万王之王的 Maka 儿 saya 子， bisa melakukan apa yang saya mau. 我能够按照我的心意而做， Tidak bisa. 不可能这样子的， Karena Tuhan adalah Tuhan. 因为神就是神， Tuhan itu adil. 神是公义的。 Sehingga kalau kita disebut sebagai anak Tuhan, 这是我们被称为上帝的儿女， berbuat dosa, 我们犯了罪， maka Tuhan pukul kita. 神在那边责打我们。 Karena itu surat Ibrani mengatakan dengan jelas, 是在希伯来书很清楚的告诉我们， kalau engkau betul-betul anak-anak Allah, 若是你真的是神的儿女的话， maka Tuhan akan mengganjar kamu. 那么神要在那边鞭打你。 Namun kalau kamu anak-anak gampang, 那么若是你是不义之子的话， maka kamu akan dibiarkan. 那么上帝就任凭你。 Apa itu anak gampang? 那么这个不义之子是什么呢？ Anak gampang itu anak yang memang dianggap anak tapi cuma gampangan. 那么是儿子，但是呢是不义的是，私生子，好像私生子一样， Bukan anak sungguhan. 不是真的孩子。 Tapi kalau anak sungguhan, 若是你是真的神的儿女的话， seorang bapak yang mengetahui anaknya berbuat salah yang luar biasa, 那么若是一位父亲，他知道他的孩子在那边犯了极大的 melanggar 错误的 moral 话， yang jelas, 违反了这个很清楚的道德性的事情 maka，sebagai orang tua yang adil dan benar, 那么身为一个公平的父母亲和正确的父母 dia akan 亲， menegur dan menghukum anak 他要 tersebut. 在那边责备他们，我在那边的刑罚他们的。 Saudara, karena itulah ada teologi yang mengatakan, oh Israel kan umat Allah. 那么有的这个神学在那边他们的理论 Oh, 说， apa saja yang diperbuat pasti Tuhan berkenan. 因为以色列是上帝的儿女，所以他所做的一定讨神的喜悦。 Kadang-kala saya mendengar dari YouTube, saudara. 有时候当我看网络的时候，常常会听到这样的讲道。 Apalagi melihat sekarang ini negara yang disebut Israel. 那么尤其当你看现在的以色列国， Dengan gampangnya membombardir dan membunuh di sana sini. 那么他们在那边那么容易的在那边到处乱杀人。 Memang sudah politik itu susah. 不错，这个政治是很难讲的 Memang 事 kita 情， tidak tahu apa yang terjadi di balik semua politik yang terjadi. 因为我们也不了解在这个政治的背后它的背景是什么。 Tetapi masih ada aja orang yang mengaku Kristen membela-bela sekali. 但是有的他称他是基督徒，但是在那边不断的维护那个以色列国。 Pokoknya yang dilakukan pasti benar. 那么他所做的一定是对的。 Kalau orang itu nyebut dirinya Kristen 若是他是基督徒的话， dan betul-betul baca Alkitab dengan baik, 若是他好好的念圣经的 maka 话， dia tidak akan mungkin berkomentar begitu. 那么他不可能讲述这样的事情的。 Saudara, saya katakan 10 suku Israel betul-betul dibuang sama Tuhan. 那么我在这里说，以色列民族的塞住已经被上帝已经赶住了。 Kerajaan utara itu betul-betul tanda petik dilenyapkan. 那么呢，这个北方的国已经被灭绝了。 Dan mereka akhirnya menjadi bangsa Samaria. 那么结果他成为撒玛利亚族。 Dan tinggal 2 suku, Yehuda dan Benyamin. 那么就剩下2族犹大和便雅悯族。 Itu pun sampai dibuang ke Babel. 那么他们还是被他放逐在这个巴比， Dan mereka harus menjalani hukuman. 他们要在那边承受刑罚的。 Saudara, karena itulah kalau saudara dan saya betul-betul anak Tuhan. 若是今天你我是基督徒的话， Misalnya kita mendapatkan kesulitan dalam hidup. 若是在生活当中我们面对困难的话， Saudara, renungkanlah dengan baik-baik. 所以你要好好的仔细的想， Apakah itu bagian dari satu pukulan dari keadilan Tuhan? 那么是否这是神公义的一个处罚呢？ Sekali lagi saudara, jangan merasa GR, gede rasa. 所以你千万不要很在那边告抬自己。 Aku anak Tuhan. 我是上帝的儿子， Oh, Tuhan pasti mengasihi saya. 上帝一定爱我的。 Maka bisa berbuat seenak kita. 那么我们可以在那边按照我们所喜欢的在那边做。 Saudara, itu namanya anak yang masih kecil yang tanpa pengertian. 那么这是一个无知的小孩， Tapi kalau anak kecil itu dikasih pelajaran, 但是若是这个小孩，我们给他教训的话， lalu dia mengerti bahwa dia telah berbuat salah, 他明白了他犯错，
maka dia akan berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya. 他一定要在那边做讨父母亲喜悦的事情。 Karena itu anak tersebut akhirnya belajar untuk apa? Mengerti menyenangkan hati orang tuanya. 所以这个小孩就会造成他怎样讨父母亲的喜悦。 Dia mengerti bahwa orang tuanya mengasihi dia. 他也了解父母亲爱他， Tapi dia juga mengerti bahwa orang tuanya akan bertindak adil dan benar kalau dia berbuat salah. 但是他也知道，若是他犯了错，他的父母亲要给他公义的刑罚。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Tapi kita bersyukur. 但是我们要感谢神的恩 Mengapa 典。 kita bersyukur? 为什么我们要感谢神 Karena 呢？ murka Tuhan tidak sama dengan luapan emosi. 因为神的愤怒不是在那边发泄的去， Karena murka Tuhan itu terukur. 因为神的怒气呢是有衡量性的。 Saudara berbeda dengan kita orang berdosa. 那么跟我们犯罪的人又不一样的。 Kita orang berdosa ini kadangkala sering kali kalau marah, murka itu adalah luapan emosi. 那么许多时候，当我们在那边生气的时候，在那边发泄的生气， Karena kita merasa harga diri kita dilukai. 因为我们好像觉得呢，他们已经伤了我的自尊心了， Sehingga kita marahnya luar biasa. 所以造成我们在那边发怒气发 Kita 泄出来。 tersinggung sekali. 那么我们感到受到创伤了， Sampai tidak bisa melihat bahwa orang yang ada di depan kita itu adalah gambar Allah. 那么以至于我们看不到在我们前面的那个人是神的形象造的。 Kita meluapkan emosi sampai sedemikian rupa. 我们在那边发泄我们的怒气到如此的 Dan 地步， tidak terukur. 而且是没有衡量性的。 Itu namanya kita berdosa sekali. 那么这就是表示说我们是犯罪了。 Kayak itu Tuhan mengatakan jikalau engkau marah, 所以神告诉我们，若是你在那边发怒 jangan 的时候， sampai engkau marah sampai matahari terbenam. 千万不要等到热热的时候还是在那边发怒。 Saudara, kita harus belajar seperti Tuhan. 我们必须要学习，好像我们的主一样。 Saudara, kalau murka Tuhan itu adalah hanya luapan emosi. 那么，若是神的怒气只有在那边发泄出来，平常的发 Karena 泄发 cuma 出 hanya 来， tersinggung harga diri. 因为只是感到在那边受了创伤， Wah, saudara, kita semua bahaya. 那么我们就会很危险， Kita habis semuanya. 我们就会完蛋了。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 所以，主内亲爱的弟兄姐妹们， Karena itulah keadilan Tuhan lebih tinggi hanya dari sekedar mau menghukum seorang karena tidak adil. 所以神的公义超过在那边刑罚人的时候，因为他不公义。 Tapi keadilannya itu berdasarkan suatu kerinduannya untuk memperbaiki segala sesuatu yang terhilang. 但是他的公义在那边要更正那个赏色的人， Ya. Jadi saudara seperti Israel, 就好像以色列人一样。 memang Tuhan buang, 那么他真的把他放逐出去， tapi ada waktunya bagi Tuhan. 但是时间到了一段时间的时候， Nanti mereka akan dipulihkan, 到了神的时间，那么他们又在那边被 mereka 复 akan 述， dipulangkan. 他们又归回。 Tapi saudara ada sebagian nggak sabar, 但是有的人他却不能够忍耐， maka muncullah nabi-nabi palsu. 所以就出现了很多的假 Dan 先知。 nabi-nabi palsu itu biasanya memanipulasi sifat Tuhan. 那么常常他们在那边专用神的这个性格。 Saudara baca betul-betul kitab Yeremia. 若是你看耶利米书就可以知道。 Pembacaan pribadi saya sudah sampai Yeremia lagi. 那么我个人读经已经到了耶利米书。 Saya melihat nabi palsu itu sering memanipulasi sifat-sifat Tuhan. 那么我发现这些呢假先知，他们常常在那边专用神的个性， Maksudnya apa? 什么意思呢？ Maksudnya nabi palsu itu cuma menekankan satu sifat Tuhan, tapi melupakan sifat yang lain. 那么假先知就是在那边只有在那边强调神的一个性格，但是却忽略了神的另外的性格。 Nah, nabi palsu itu di zaman Yeremia. 那么这个假先知在耶利米的时代呢， Oh Tuhan sebentar lagi akan membawa kita pulang. 那么神要再次带领我们归回， Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat kita. 上帝要给我们太平。 Nah, saudara, nabi palsu memanipulasinya di sini. 那么呢，这个假先知就专用这个上帝所讲的这句 Nabi 话， palsu itu tidak melihat kepada keadilan Tuhan. 他没有看神的公义。 Tuhan sudah katakan,
神已经说了， melalui Yeremia, 透过耶利米， kamu akan dibuang 70 tahun lamanya di sana. 那么你要被放逐到那个地方70年的时光。 Saudara, Daniel dan teman-temannya, 那么但以理还有他的朋友， orang-orang saleh yang mengerti firman Tuhan dengan baik, 那么一个真正的虔诚的基督徒，了解神的话的人， mereka taat, 他们就会顺服， mereka bertekun dalam Tuhan. 他们在神面前是多么的恳切。 Tapi orang-orang yang bukan orang-orang Israel yang tidak sabar, 但是那些没有耐性的以色列人， mereka mudah ditipu oleh nabi palsu. 他们很容易被那些假先知骗 Wah, 了。 ini betul ini. 这是对的啊， Ya, kita akan pulang. 我们要回家， Ayo kita semangat untuk Tuhan. 那么我们要应群的为做主。 Semangat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. 那么没有真正的了解，而在那边对神起兴奋， Itu yang Paulus pernah katakan. 那么是保罗曾经说的。 Bangsaku punya semangat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. 我的民主他对神很应群，但是却没有对神有正确的认识。 Saudara, Tuhan melakukan keadilannya 那么神施行他的公义， karena dia ingin memperbaiki umat Israel yang terhilang itu. 因为他要更正那个已经受伤的以色列人 Memperbaiki apanya? 更正他们的什么地方呢？ Memperbaiki karakternya, 更正他们的这个个性， memperbaiki kesabarannya, 也更正他们的耐心， memperbaiki pengertiannya akan Tuhan. 也更正他们对神的认识。 Mereka harus tahu kehendak Tuhan yang lebih utama dari kehendak mereka sendiri. 他们必须要知道神的最主要的这个旨意是什么，超过他的意思。 Saya senang dengan kata-kata Jessica Nicholas ini. 那么我很喜欢杰西卡尼古拉所讲的话。 Keadilan Tuhan adalah satu keinginan yang dalam supaya umatnya yang dihajar itu betul-betul diperbaiki menjadi lebih mulia. 那么神的公义是那么的正确，让那一些人能够被改变，让他们变成更加的荣耀。 Karena itulah saudara, Tuhan memberikan hakim-hakim 所以上帝就赐下这个士师来救他们， untuk menolong dan menyelamatkan Israel dari tangan musuh. 那么来救以色列民族脱离仇敌。 Saudara, Tuhan itu adil luar biasa. 那么呢，神是那么的公义的， Mengapa Tuhan menyelamatkan? 为什么神在那边救他们呢？ Supaya musuh-musuh Israel juga tidak semena-mena kepada umat Tuhan. 那么让以色列人的仇敌，他们也不在那边在做出妄行的行动来对以色列人。 Saudara, pada waktu saya merenungkan pasal ini, 所以当我思考这段经文的时候， saya betul-betul melihat keadilan Tuhan itu indah sekali. 那我真的感受到神的公义是那么的美善。 Memang ketika seorang anak dihajar oleh orang 那么 tuanya, 不错，当一个小孩被父母亲管教的时候， anak itu pasti merasa sakit. 那么这个孩子一定会感到痛的。 Tapi kembali lagi orang tuanya menghajarnya di mana? 但是让我们再一次回想，这个父母亲在什么地方鞭打他呢？ Saudara, karena itu di hari Parents Day saya pernah berkhotbah. 所以在父亲节的时候，我曾经讲过这个 Maaf 道， saudara, pantat. Ya. 是在他的屁股在那边打 Ya. 他。 Pantat itu diberikan kepada setiap anak-anak. 那么就是把这个皮骨，上帝把屁股放给我们每一个 Itu 小孩， banyak dagingnya. 那么是很多肉的。 Ya, itu kalau pantat itu ya di kemocing itu sakitnya nyelkit sekali. 那么若是我们用鞭子打屁股，那么会很痛的。 Memang anak itu pasti nangis, saudara. 那么不错，这个小孩一定会哭起来的。 Tapi saudara, kalau kita memukulnya dengan terukur, 但是若是我们在打的时候是按照我们的力量在那边 ya, 不乱打的话， memang merah. 不错能够打得通红的。 Tetapi karena banyak dagingnya, 但是因为那边有很多的肉， itu nanti cepat pulih. 那么就很快可以恢复的。 Tapi saudara jangan pukul di kepalanya. 但是我们千万不要打他的 Itu 头， bahaya sekali. 很危险的。
itu bisa membuat kalau saudara tidak terukur itu bisa membuat anak gegar otak. 若是超过你的力量，那么呢就会造成他的脑部受震动。 Jadi orang tua yang berhikmat 所以一个有智慧的父母亲呢， tidak mungkin memukul anaknya di kepalanya. 那么不可能打他的孩子的时候打在头上。 Jadi sebetulnya kalau orang tua memukul anak di kepalanya, 如是父母亲打孩子的头的话， maaf menunjukkan orang tua itu bodoh. 那么表现说那个父母亲是很笨的。 Saudara jangan pukul di tangan ataupun kakinya. 你也不要在那边打他的手、他的脚。 Wah, apalagi kalau tidak terukur. 那么若是超过的话， Itu 超量的话， betul-betul akan memberikan luka yang membekas dan tidak bisa hilang. 那么就会造成他的伤疤不能够除掉的。 Saudara jangan katakan aku kasih kenang-kenangan. 那么你千万不要在那边说我给他留一个记号。 Menurut saya itu bodoh juga. 那么按照我来说，那也是笨的。 Saudara, kenang-kenangan apa kalau itu membekas terus dalam hatinya? Bagaimana Namun, engkau bisa menghapusnya? 那么如果这个纪念品造成他心灵受创伤的话，那么怎样把这个创伤起掉呢？ Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, 所以主内亲爱的弟兄姐妹 Tuhan 们， ingin supaya lewat seperti orang tua supaya anak itu mengingat dengan baik. 那么就好像父母亲一样，让这个小孩子能够好好的记得。 Tuhan juga ingin supaya bangsa Israel ingat dengan baik. 那么神也愿意以色列民族也让他可以有这样的理解 Namun 对神。 ketika Tuhan menolong Israel 但是当上帝帮助以色列的时候呢， supaya musuh-musuh itu tidak semena-mena kepada umat Tuhan. 好让他的仇敌不至于人意妄行来对付他的子民。 Jangan sampai musuh-musuh itu melakukan tindakan yang membabi buta dan berbahaya bagi keberadaan Israel. 千万不要让以色列让那些仇敌呢在那边盲目的在那边攻打以色列人。 Saudara, karena itulah kalau saudara memahami keadilan Tuhan dengan baik, 那么若是你明白神的公义的话， kita sungguh bersyukur 我们真是要感谢神， karena Tuhan itu betul-betul adil. 因为神的是真的是公义的神。 Keadilannya itu fair, jujur. 那么神的正义呢是很真实的，是诚实的。 Keadilannya itu pasti benar. 那么他的正义是对的，一定对的。 Dan keadilannya itu tidak memihak. 而且他的这个真理，他的正义呢，不偏负一面的， Ya, tidak melihat memandang muka. 那么也是不在那边看人的情面的。 Saudara yang kasih oleh Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， inilah bagian dari keadilan Tuhan. 那么这是神的公义的一个个性。 Yang kedua adalah belas kasihan 那么第二 Tuhan. 点呢是神的怜悯。 Ayat 18b, sebab Sebagai Tuhan siapa? berbelas kasihan mendengar rintian mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. 他们因受欺压、遭诱害，就唉声叹气，所以耶和华后悔了。 Jadi saudara, ketika bangsa Israel ditindas terus oleh musuh-musuhnya, 当以色列民族他们不断的被仇敌欺压的时候， mereka merintih. 他们向神不断的呼求哀哭， Mereka berteriak kepada Tuhan. 他们向神哀求。 Saudara, nanti beberapa hakim yang dipilih oleh Tuhan 那么以下呢，我们看见有几位世世被神拣 juga 选， sama mengatakan kata-kata yang sama. 他们也是讲同样的 Di 话 mana 语。 Tuhan? 那么神何在呢？ Kami ditindas, 那么我们受欺压了， tapi Tuhan tidak mendengarkan 但是 kami. 神没有听我们。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹 Karena 们， itulah ketika mendengar rintian mereka, 所以当我们听到他们的哀求的时候， tergeraklah hati Tuhan oleh belas 那么 kasihan. 神就在那边起了一个怜悯的心来对他们。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Kasihan itu hanya perasaan emosi. 那么怜悯呢只是一个情感的一个现象， Tetapi belas kasihan itu adalah hasrat yang kuat untuk membantu mereka yang kesulitan. 但是神的怜悯在那边愿意在那边去帮助那些在受苦的人。 Dengan tindakan yang nyata. 那么就是用他的实际行动来做。 Karena itulah saudara, Tuhan mengangkat hakim-hakim.
所以上帝就兴起那些士师们。 Jadi belas kasihan Tuhan 那么神的怜悯呢， membuat Tuhan akhirnya mengangkat hakim-hakim. 那么造成神在那边兴起那个士师。 Oke, saya akan selamatkan kalian. 那么我要救你们。 Jadi saudara, itu adalah suatu hasrat yang kuat sekali dalam diri Tuhan. 那么是在神那边一个很好的一个节制，很强的一个节制。 Saudara kalau melihat pengemis, 那么若是你看见乞丐， atau saudara melihat orang yang sedang di jalanan itu dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. 那么或者是当你看到一个人在那边受极大的苦处的时候， Lalu saudara melihatnya, 你看他 lalu aduh kasihan ya. 很可怜的， Saudara itu cuma perasaan emosi saudara. 那么这是你的情感的一个表现。 Tetapi ketika saudara di dalam hati saudara memiliki suatu keinginan yang kuat, 但是若是你心中有一个愿意做的事情， aku akan tolong dia, 我要去帮助他， aku akan tolong dia. 我要帮他， Itu namanya belas kasihan. 那么那就是怜悯。 Kebanyakan kita hanya kasihan. 其实是我们单单可怜而已。 Sangat sulit sekali bagi kita untuk tergerak oleh belas 那么 kasihan. 很难在那边受到有一个怜悯的心发出来。 Kan itulah compassion, belas kasihan itu bukanlah suatu kebijaksanaan. 因为这个怜悯呢，不是一个智慧的， Compassion itu adalah suatu komitmen. 那么是一个承诺， Itu bukan sesuatu yang kita miliki atau tidak miliki. 并不是因为我们拥有或者是没有。 Compassion itu, belas kasihan itu adalah sesuatu yang kita pilih untuk kita lakukan. 那么怜悯是我们应该在那边选择而去做的事情， Inilah arti kata compassion. 那就是怜悯的意思。 Saudaraku yang kasihi oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Itulah yang terjadi pada diri Tuhan. 这是在主身上所发生的事情。 Mendengar jeritan-jeritan rintian dari banyak umat Israel. 听见众以色列民族在他们所发出的哀求， Bukankah di waktu di Mesir Tuhan juga berkata begitu kepada Musa? 岂不是当在埃及的时候，上帝也对摩西这么讲？ Telah ku dengar jeritan Israel di Mesir. 那么我在埃及听见他们的所发出的苦处， Maka Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa untuk membebaskan bangsa 神 Israel. 就差遣这个摩西，拣选他去救以色列民族。 Saudara, karena itulah belas kasihan Tuhan itu bukan sekedar Tuhan kasihan sama kita. 那么神的怜悯不是单单神单单可怜而已， Tuhan kasihan sama kita tapi tidak bertindak apa-apa. 神单单可怜却没有行动。 Saudara, memang waktu Tuhan dalam memberikan pertolongan 那么不错，当上帝在那边是怜悯帮助的时候， itu mengikuti waktunya Tuhan. 是按照神的时间。 Tapi yang sering terjadi kalau saudara dan saya berteriak kepada Tuhan, 但是若是呢，当我们在那边向神呼喊的时候， kita mintanya Tuhan cepet-cepet tolong saya. 那么呢，我们很想让神快快的帮助我。 Nah, antara waktu yang kita mau dengan waktunya Tuhan itu sering tidak klop. 那么我们所要的时间跟上帝所定的时间常常是不同 Sehingga 的， kita anggap Tuhan tidak mendengar doa saya. 那么造成我们常常在那边好像觉得神没有听我的祷 Tuhan 告， tidak tolong saya. 神没有帮助我。 Saya sudah berdoa cukup lama. 我已经很久在那边祷告了， Saya sudah cukup lama menanggung kesulitan ini. 我已经很久在那边承受了这些苦难。 Kenapa Tuhan tidak tolong saya? 为什么上帝你没有帮助我呢？ Ada orang yang tidak tahan. 很多人在那边耐不住了， Rasanya Tuhan tidak ada. 好像觉得神不存在了， Rasanya janji Tuhan itu gombal. 那么好像神的这个应许是空的， Rasanya Tuhan itu tidak dengar saya. 好像觉得神没有听我。 Maka muncullah teori-teori dalam filsafat atau keagamaan. 那么就常常出现了很多的神学理论了， Tuhan sudah mati. 神死了。 Ada lagi yang, iya memang betul Tuhan cipta, tapi setelah itu Tuhan tidak ada urusan dengan kita. 那么不错，神爱我们，但是以后呢却不管我们了。 Deisme.
那么就是在那边二神论。 Ya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, bukan urusan dengan saya. 那么有神没有神不是我的事情， Muncullah agnostik. 那么就产生了一个怀疑派。 Saudara, itu yang terjadi pada diri manusia. 那么是人类常常发生的现象。 Saudara, semua teori-teori itu muncul di negara-negara yang katanya dulunya Kristen. 那么呢，常常这些理论出现在很多过去是基督教的国家里面出现的。欧洲， Eropa. 欧洲， Muncullah teori-teori yang 那 demikian. 么就出现了这样的理论，神学论。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Jikalau kita tidak menunggu dengan sabar, 若是我们没有耐心的等候的话， karena itu kita harus minta kesabaran Tuhan. 所以我们必须要求神给我耐心。 Tuhan, tolong saya. 神啊，帮助我， Saya tidak sabar. 我没有耐心。 Saya tadi malam menonton sebuah film. 那么昨天晚上我看了一个影片， Judulnya The Chosen. 那么是 Joy the Chosen 的 The 影 Chosen, 片。 pilihan. 哦，神的选择。 Saudara, itu memang episodenya banyak. 那么不足于很多方面的， Itu bagaimana menggambarkan Petrus dalam pergumulannya. 那么是描绘彼得怎样在挣扎当中， Akhirnya Tuhan tolong dia. 结果神帮助他。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Memang kita ini manusia biasa. 那么我们是平常的一个人， Kita ini manusia berdosa. 我们是罪人， Pengetahuan kita sangat terbatas. 我们的认识也是多么的有限， Apalagi mengenai waktu Tuhan. 更尤其当我们了解这个神的时间 Sangat terbatas. 是多么的有限的。 Justru Tuhan sedang melatih kita semua. 那神正在锻炼你我， Melatih kesabaran kita. 锻炼我们的忍耐性， Melatih karakter kita. 也锻炼我们的个性， Melatih pengertian kita Ya, tentang Tuhan. waktu Tuhan. 也锻炼我们对神的认识性。 Saudara, kita harus menjadi anak Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan. 我们必须要成为一个愿意被神所讨造的一个儿女， Bukan semau gue. 不是在那边按照我的心意任意做。 Saudara, ada seorang anak Tuhan bernama Byron Dill. 那么有一个神的儿女叫 Byron Dale， Byron dibesarkan, dia 6 bersaudara. 那么他有6个兄弟， Ya, ada 2 saudara laki dan 3 saudara 那 perempuan. 么有 2 saudara laki, 3 saudara 2位 perempuan. 2位弟兄，还有呢3位是女性。 Nah, saudara dibesarkan oleh seorang ayah yang pemabuk, pemarah, penjudi dan sebagainya. 那么他的父亲是一个醉酒汉，是常常发怒的、 Yang jelas, 不好个性的。 yang jelas 那么很清楚的呢， masa hidup kekanak-kanakan mereka betul-betul berantakan. 所以他们那个儿童的生活真的是乱七八糟的生活。 Papanya yang tahu adalah mabuk-mabuk, pulang ke rumah mabuk-mabuk, marah-marah, pukul sana sini, mabuk-mabuk, pukul sana sini. 爸爸是一个酒汉，回到家就在那边发怒，打孩子，乱打， Tinggalkan keluarga. 就是离开家。 Saudara, sampai di usia tertentu, 那么到了一段年龄的时候呢， betul-betul papanya meninggalkan mereka semua. 那么呢，正在那个时候，爸爸就离开他们去世了。 Ya, saudara, tidak tahu kemana papanya. 离开他们去，不知道去什么地方。 Saudara, ya, keluarga ini juga tanda petik lah, seolah-olah tidak tahu kemana papanya pergi. 那么孩子们也不知道爸爸往何处去。 Dan akhirnya satu kali saudara pada waktu lulus SMA, 那么直到有一天，当他高中毕业的时候， papanya pulang kembali ke rumah. 那么爸爸回到那个家了， Tapi tidak tinggal begitu lama. 但是住没久， Itu cuma hanya mampir sebentar, melihat keadaan rumah, setelah itu berangkat lagi, pergi lagi kemana tidak tahu 然 arahnya. 后只有看看而已。那么呢，又再出去到什么地方，没有人知道。 Papanya tidak memberikan apa-apa
kepada keluarganya, 那么爸爸没有给这个家庭留下什么， apalagi kepada anak-anaknya. 更尤其给他的孩子们。 Jadi kasihan mamanya harus berjuang sendirian. 妈妈很可怜，她必须在那边努力奋斗。 Tapi semua anak-anaknya berjuang untuk kehidupan mereka. 那么孩子们也为生活在那边努力奋斗。 Mereka hidup dalam kegetiran hati mereka. 所以他们在他们的生活恐惧当中生活。 Lalu pada suatu hari tanpa hujan dan tanpa angin, 那么有一天没有风没有雨， saudara perempuan dari Byron ini 那么这个她的姐妹呢，拜伦的姐妹， menelpon Byron 那么打电话给拜伦， karena tinggal di daerah Virginia. 因为他是住在别的外部。 Tolong, Papa masuk rumah sakit, 他说：“请你帮助，因为爸爸进医院了， hampir mati. 差不多要死了。 Sirosis hati yang begitu gawat. 那么他的这个肝病那么严重的肝病， Byron adalah satu-satunya dari 6 bersaudara yang tinggal dekat dengan rumah sakit di mana ayahnya. 那么拜伦是唯一靠近他父亲住的那个医院。 Dia tidak punya perasaan apa-apa. 他没有受感动， Tapi pikirannya begitu berat. 但是他的思想那么的重， Seperti menanggung 1 ton barang yang harus diangkut di dalam pikiran. 那么在他的思想好像有1吨重的这个东西在那边要他背负着。 Tapi bagaimanapun juga dia yang terdekat. 但是不论如何，那么是他最靠近这个爸爸所进的 Mau 医院。 mengandalkan 5 saudara yang lain tidak mungkin. 那么其他的5位呢就很远了， Saudara, dia pergi juga ke rumah sakit tersebut. 所以他就去那个医院了。 Tapi tidak ada perasaan apapun. 但是一点感动都没有。 Namun dia sebagai seorang Kristen, 但是他是一个基督徒， memang di dalam hatinya terjadi suatu pergumulan. 不错，在他的心中产生了很多的交战。 Rasanya saya tidak boleh, 好像说我不可以这么做， saya tidak boleh tidak memiliki perasaan yang demikian. 我不可以没有情感的这样。 Saudara, perasaan getir, pahit dan sebagainya itu betul-betul berkecamuk di dalam dirinya. 那么心中充满了很大的交战，很苦又很涩的交战。 Tetapi sudah dia digerakkan hanya sekedar dari apa? Saya orang Kristen, ya saya pergi saja ke sana. 所以他受感动，因为我是基督徒，所以我要去了。 Apa yang akan terjadi di sana, di ICU rumah sakit, saya tidak tahu. 那么在急救室里面所要发生的事情，我也不知道要发生什么。 Ketika melihat dari cukup jauh kaca di ICU, 所以当他从这个远处从镜子那边看这个急救室的情 dia 况， melihat papanya, dia melihat seorang pria umur 70 tahun ke atas itu terbaring dalam keadaan tidak berdaya. 所以他看到一位70多岁的老人家在那边躺在病床上， Dan dia hanya masuk dan mendekati, betul itu papanya. 所以呢，他就进去在那边，他接近那个人，真的是他的爸爸。 Perasaan, ada kebencian, ada kemarahan dan sebagainya berkecamuk di dalam dadanya. 所以他心中的怒气呢，还有呢，不断的在他的心中发生。 Tapi tiba-tiba Byron menangis. 但是忽然间，这个拜伦他在那边哭起来。 Tapi pada saat dia menangis itu, 当他在哭的时候呢， dia melihat suatu luapan emosi dari papanya. 所以他看见爸爸所发出的感情的发泄出来， Perasaan penyesalan yang luar biasa keluar dari 一个 papanya. 深深的痛悔从爸爸的心中发泄出来， Dan 表现出来。 papanya menangis. 爸爸在那边哭了又哭，很痛苦了。 Akhirnya Byron
digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. 所以上帝上帝的怜悯就感动了白人的心。 Byron merasakan bahwa papanya betul-betul mengalami penyesalan yang luar biasa di 所以 sana. 他感觉到爸爸是真正的通悔的， Dan mulailah bercakap-cakap dan berbicara. 所以开始就跟爸爸在那边谈话了。 Dalam keadaan yang memang agak sedikit tersendat-sendat. 那么不错，他讲的话不是很流利的， Tetapi akhirnya Byron bisa memberitakan tentang Yesus Kristus 但是 Tuhan. 白人还是可以把耶稣基督跟他介绍讲述。 Dan bersyukur akhirnya 感谢神。 papanya bisa bertobat. 结果爸爸真的悔改了， Bersyukur papanya sempat keluar dari rumah sakit. 那么爸爸也能够出院。 Menikmati sedikit satu kesegaran dari kesembuhannya. 那么呢，从他的这个也享受了一切痊愈的情况了。 Tetapi tidak lama kemudian 但是不久以后呢， papanya meninggal dunia. 爸爸又离开世界了。 Tapi Byron tidak menyesali semuanya. 但是白人没有在因做这个事情而感到很后悔， Setidaknya dia bersyukur karena belas kasihan Tuhan menggerakkan hatinya. 至少他要感谢神，因为是上帝的怜悯在那边感动了他。 Belas kasihan Tuhan itulah akhirnya menyingkirkan semua perasaan kebencian, kemarahan, kepahitan dan sebagainya. 那么上帝就把这个做过这个怜悯的心，在为了把心中的一切苦还有恨恶等等完全除掉了， Sehingga Injil Yesus Kristus bisa diberitakan. 让神的福音可以传给他。 Bersyukur papanya akhirnya bisa mendapatkan keselamatan. 感谢神的爸爸可以得着救恩。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， ingat dalam belas kasihan ada kepanjang sabaran Tuhan. 那么你要记得，在神的怜悯当中有神的长久忍耐。 Ada kepanjang sabaran Tuhan untuk menantikan umatnya, ketaatan umatnya. 那么神在那边恒久忍耐，在那边等待他的子民。 Salah satunya adalah dengan memakai bangsa-bangsa lain yang mencobai mereka. 那么上帝使用别的民族在那边试验他们。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， karena itulah keadilan Tuhan dan belas kasihan Tuhan 所以神的公义还有神的怜悯呢， tidak pernah saling bertentangan. 所以是不可能相抵触的，不相矛盾的， Tidak pernah. 不可能相矛盾的。 Karena itulah pada waktu saudara dan saya memahami firman Tuhan ini, 所以当你我在这里了解神的话的时候， ingat baik-baik. 你要好好的记得。 Kalau saudara hanya menekankan satu sisi, 那么，若是你只有强调一面的话， itu akan menjadi nubuatan yang palsu. 那么就成为一个假的现象了。 Seperti nabi-nabi palsu. 假的这个预言呢，就好像那些先知们一样， Kita harus memahaminya secara utuh. 我们必须要全面性的了解， Tuhan itu adil, 神是公义的， tapi Tuhan itu juga berbelas 但是 kasihan. 神也是有怜悯的神。 Tuhan itu adil, 神是公义的神， tapi Tuhan itu penuh kemurahan. 但是神也是以怜悯为怀的一个人。 Saudara, keadilan Tuhan tidak pernah meniadakan kemurahannya. 那么神的怜悯不是在那边神的公义不是在那边把他的怜悯除掉的， Tapi kemurahan Tuhan bukan berarti juga meniadakan keadilan Tuhan. 但是神的怜悯也并不是表示说把他的公义除掉。 Mari kita melihat sedikit satu video. 让我们来看一个影片。 Mr. Kawau, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone. Orang tua ini didakwa melanggar kecepatan di zona sekolah.
Ini usianya 96 tahun. 这个96岁的老人家，他赶不上这个功课， Karena mau mengantar anaknya 63 tahun cancer ke dokter. 因为他要送他的孩子63岁的孩子犯了癌症， Didakwa bawa mobil terlalu cepat di sekolahan, daerah sekolah. 他的车子因为太快了，在靠近学校的地方， And he's still, Daddy's still taking care of him, right? I believe right when I have to, yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Victor Cueva. Ya, sudah. Saudara, hakim ini betul-betul mengenakan keadilan dan belas kasihan. 那么呢，这个 Keadilan dan belas kasihan 他 Tuhan. 真的是行神的公义和怜悯的一个法官。 Memang dia orang tua itu dihakimi karena mengendarai mobil terlalu cepat katanya. 不错，那个人在那边，因为他驾车太快，所以呢，他做处罚的。 Saudara, kalau orang usia 96 tahun kira-kira mengendarai mobilnya cepat enggak ya? 那么一个96岁的人，如果他驾车的时候是快还是慢呢？ Ya. Tapi saudara, hakim itu juga melihat dengan belas kasihan. 但是这个法官也是充满怜悯的， Mengantar anaknya yang usia 63 tahun untuk berobat kanker. 因为他要送他的孩子63岁的孩子在那边要疫病。 Hakim itu sedikit bergurau. 那么这个法官在那边跟他开玩笑， Ya. Bergurau, wah ini nanti kalau anak saya tuh yang masih muda nanti umur 90, papa harus nganter aku juga ya. 那么也在那边，若是我90岁，你也是要在那边送我啦。 Tapi akhirnya kasus itu ditutup demikian. 结果他就把这个事件包含了。 Saudara, keadilan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. 那么神的公义和怜悯， Bagaimana Tuhan bertindak adil, 那么神怎样是行公义， itu pasti adil. 那么一定是公义的。 Bagaimana Tuhan memberikan belas kasihan, 那么神怎样怜悯， betul-betul komitmen Tuhan 那么 dengan 真的 belas 是神 kasihan. 的承诺在那边怜悯的。 Kita harapkan keadilan di Indonesia ada keadilan dan belas kasihan. 那么我们也盼望在印尼地方也是有公义和怜悯。 Walaupun masih jauh sekali dari keadilan. 虽然呢，我们还是离这个很远的。 Mungkin pencuri yang mencuri dikit-dikit hukumannya besar sekali. 那么可能在那边抓到巧偷的时候，在那边处罚他很重。 Tapi koruptor yang mengkorupsi uang begitu banyak, hukumannya begitu kecil. 但是那些贪污的人呢，他贪污的钱那么多，但是呢，刑罚的那么少。 Keadilan sudah terbalik sekali. 那么这个公义已经不存在了，已经反过来了。 Kita harus terus berdoa untuk negara 我 kita. 们必须要继续不断的为着我们的国家来祷 Mari 告。 kita berdoa. 我们祷告， Berkati Bapa kebenaran firman-Mu bagi 神啊， kami. 求你祝福今天你的信息， Supaya kami bisa memahami antara keadilan dan belas kasihan 好 Tuhan. 让我们可以真的了解有关公义和神的怜悯。 Kuatkanlah kami ya Tuhan. 求你坚固我们的心， Supaya kami mengerti sifat-sifat Tuhan dengan utuh. 好让我们可以完整性的了解神的全面的个性， Sehingga kami tidak mudah disesatkan. 好让我们不至于迷失方向。 Berkati semua anak-anak-Mu. 求你祝福你的众儿女们， Dalam nama Tuhan Yesus kami 我们 berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。